Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sambung semula kuliah kita dalam musim yang Allah Subhanahu wa ta'ala masih menguji kita dengan COVID ni, dan keadaan menunjukkan hatta di negeri Perlis ni juga disebabkan kerana kejadian-kejadian tertentu, maka COVID ada 1-2 kes bertambah, dan ini mendesak kita supaya untuk lebih berhati-hati, dan Majlis Agama Islam mungkin akan mengambil langkah untuk menutup masjid-masjid dalam kawasan-kawasan yang tertentu kemungkinan, dan masih lagi dalam perbincangan. Kita sambung semula perbahasan kita tentang azan, dan kita telah baca pada kuliah yang lepas hadis Abu Mahdzurah berhubung dengan azan, bagaimana akhirnya dia dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya suka nak menyebut satu hal sebelum saya mulakan tentang hadis azan ini, tentang bab azan yang disebut oleh Al-Imam Badruddin Al-Aini dalam kitabnya Umdatul Qari, syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari ini banyak syarah dah, cuma kita tahu bahawasanya syarah yang paling terkenal ialah Fathul Bari, yang kebanyakan orang merujuk kepada syarah itu, iaitu syarah yang dibuat oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, yang mengambil masa hampir 20 tahun untuk mensyarahkan kitab itu. Di sana juga ada banyak lagi syarah-syarah yang lain, tetapi antara syarah yang terkenal, yang panjang juga, yang kelihatan macam menyaingi Ibn Hajar, sebahagian ulama menyatakan mungkin mengambil juga sebahagian maklumat ataupun cara syarahnya juga tidak jauh daripada apa yang dipetik oleh Ibn Hajar, ialah kitab Umdatul Qari, iaitu syarah Sahih Al-Bukhari. Al-Aini daripada mazhab Hanafi, dia mensyarahkan kitab Fathul Bari, mensyarah kitab Sahih Al-Bukhari dengan syarah yang terkenal. Tak apa, saya bukan nak sebut tentang Al-Aini, tapi saya nak sebut tentang apa yang dia nukilkan pada muqaddimah kitab azan itu daripada kalam Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Kata dia, al-azanu ala qillati alfadhihi mustamilun ala masailil aqidah. Dia kata azan ini sekalipun lafaznya sedikit, tetapi ia merangkumi masalah-masalah akidah. Azan tu dia kata sikit, tapi merangkumi banyak masalah-masalah akidah. Li'annahu bada'a bil akbariyah, kerana azan itu mula dengan akbariyah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yakni membesarkan Allah. Itu akidah, itu akidah, yakni membesarkan Allah Azza wa Jal. Wahia tatadamman wujud Allah Ta'ala wa kamalah, dia mengandungi kewujudan Allah dan kesempurnaannya. Bila sebut Allahu Akbar, mengiktiraf wujud, bukan saja mengiktiraf wujud, tetapi mengiktiraf kebesaran Allah Azza wa Jalla, keagungannya.
sana bitauhid wan nafyu syarik. Kemudian dia kata dia memuji tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia menyaksikan tidak ada ilah melainkan Allah dan menafikan syirik. Ini akidah. Akidah dalam Islam itu bukan saja menyatakan Allah itu wujud, tapi mestilah menafikan. Sebab itu orang masuk Islam ni bermula dengan la ilaha illallah. Nafi dulu, buang semua. Yang kekal hanyalah Allah. Dia panggil nafi dan isbat. Menafikan, mensabitkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, dia kemudian dalam azan itu ada tauhid, ada anti syirik. Thumma da'a ila ta'ah, kemudian panggil untuk taat. Al-makhsusah, taat kepada apa? Hayya 'alas salah. Taat. Bila panggil taat ini, dia kata dia panggil taat ni aqibas syahadata bir risalah, selepas daripada menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab apa kata dia? Kerana salat tidak ada jalan, di annaha la tu'raf illa min jihatir rasul. Kerana salat itu tidak diketahui melainkan melalui jalan Rasul. Tak boleh nak buat jalan sendiri salat. Maka kita sepat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku menyaksikan bahawasanya Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah. Ni wakil Allah. Mufti bukan wakil Allah. Ustaz bukan wakil Allah. Tok guru bukan wakil Allah. Tok syekh bukan wakil Allah. Tak kira lah apa orang bawa nama Habib ke Ayatullah ke, bukan wakil Allah. Siapa wakil Allah? Muhammad Rasulullah. Itu wakil Allah. Itu wakil Allah. Maka dengan itu dia kata kemudian da'a ila ta'atil makhsusah aqiba syahadati birrisalah, selepas daripada menyaksikan seorang solat, selepas daripada menyaksikan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana salat tidak diketahui melainkan melalui jalan Rasul. Thumma da'a ila al-falah wa huwa al-baqa'u daim wa fihi isyaratu ila al-ma'ad. Kemudian dia menyeru kepada falah, kejayaan, iaitu kejayaan yang kekal. Itu isyarat tentang hari kiamat. Maka kata dia, azan itu kita duk dengar tiap hari merangkumi semua ni lah. Kata Al-Imam Al-Qurtubi. Maka sebab itu orang-orang yang mendengar azan, dia akan menyahut seruan azan, menyahut seruan azan. Macam orang yang solat kan, kita orang yang solat, bila kita selalu solat dan kita tak tinggal solat, bila masuk waktu solat kita tak solat lagi, kita rasa apa? Kita rasa gelisah. Kita mesti nak solat. Kalau ada orang tu boleh dia duduk sampai sehari semalam tak solat, memang dahsyatnya. Allah Subhanahu wa taala jadikan iman itu ada kesannya dalam diri insan. Ahli solat, bila tak solat dia tak boleh. Tiba-tiba kita ada program apa, macam mana seronok pun duk tengok, lagi robok nak masuk waktu ni, kita dengar apa pun tak dengar lah, takut terlepas waktu solat. Kerana itu mudah-mudahan tanda iman, tanda iman kita. Kerana orang yang menunaikan salat ialah lambang kepada iman. Dia menjaga salat. Walladzina hum 'ala salatihim hafizun, orang-orang yang jaga salat mereka. Sebab itu kita apabila melihat orang yang menjaga salat, kita rasa hormat kepada dia. Pasal padanya tak ada iman. Mungkin dia ada kelemahan-kelemahan yang lain, tapi dia jaga salat. Salat teras.
solat teras. Tapi solat itu hadir setelah akidah. Akidah tadi, akidah yang menafikan syirik. Sama juga dengan ibadat lain. Sebab tu sebelum saya sebut, kita bawa habis raya haji. Orang kalau akidah tak jelas, dia pergi haji, dia pening. Kata Islam tauhid, anti syirik, anti berhala. Pergi sana pusing batu, ambil batu baling, cium batu. Macam mana? Tapi kalau dia, sebab tu sebelum nak suruh orang pergi haji, bagi jelas dalam akidah. Jangan bulan ni masuk Islam, bulan depan kita hadiah dia pergi haji. Pening dah. Saya dengar ada sebahagian penceramah cerita, ada orang masuk Islam, mereka hadiah pergi haji, balik dia pening. Dia kata, kita dulu batu kecil-kecil lah, pergi lagi besar. Kerana dia tak jelas. Islam la ilaha illallah, menafikan, tak ada kesamaan, laisa kamitsli syai'. Tawaf semua bukan kerana membesarkan batu, tapi hanya meniru perbuatan Ibrahim alaihissalam. Sebab itu dia kena ada iman macam Sayyidina Umar yang pergi ke Hajar Aswad. Inni la'alam annaka la tadur wa la tanfa'. Laula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala la uqabbil. Sungguhnya engkau mengetahui engkau, wahai batu, tak memberi manfaat dan mudarat, Hajar Aswad. Kalau tidak kerana aku melihat Rasulullah menciummu, nescaya aku tidak mencium. Bukan aku cium kerana aku tahu. Apabila akidah tak kuat, pergi haji, tengok Kaabah, oh ni, dia angkat tangan kepada Allah, tapi dia rasa macam dia minta kat Kaabah. Dia keliru. Dia cium Hajarul Aswad, dia rasa power Hajarul Aswad tu nak main kat dia, seolah-olah lah. Jadi kalau tak dapat tang tu, seolah-olah Allah tak peduli doa dia. Ini jadi tak jelas. Sebab itu lontar, dia lontar batu pun macam tu. Sebab tu dia fikir pi hari tu, kita meniru perbuatan Ibrahim. Hatta memang Nabi Ibrahim lontar syaitan, demikian sejarahnya. Tapi hari itu pun syaitan pun tak tunggu dah kawasan tu. Kalau syaitan pergi tunggu, memang demam banyak dah hari tu. Hari lain dia duduk tempat lain, hari tu dia duduk pergi tunggu tang batu tu. Jahat-jahat syaitan ni, nak kata bodoh sampai teratur, kita tak nak pastilah. Tapi walaupun dari seperti sejarahnya demikian, tapi tentu tidak itu. Bukan kerana kalau macam tu tak padan batu kecil-kecil, mau bagi betul besar, bagi pecah bang kepala setan. Tapi akhirnya tak pecah kepala setan, pecah kepala Pakistan yang duduk depan kita. Sebab itu ini tauhid. Juga salat, tauhid. Kalau tidak dia main solat, tauhid tak ada. Keluar solat, pergi cari bomo. Keluar solat, percaya kepada tangkal apa. Dalam solat dia tak doa. Ni berlaku di India, kawasan Brelwi. Dia solat, tapi dia solat pada Allah, tapi time nak doa dia pergi ke kubur. Dia kata kita jauh, wali ni dekat. Macam Quraisy kata, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami bukan semua berhala, kami nak bagi mereka dekatkan kami dengan Allah saja. Kalau macam tu Nabi Isa lebih dekat. Orang sembah Nabi Isa kena i'tiraf lah. Ini kekeliruan. Jadi soal solat semua bagus, tapi akidah mesti jelas. Akidah usul. Sebab itu orang kalau mengucap dua kalimah syahadah tak sembahyang lagi pun, dia mati tiba-tiba dia ahli syurga. Tapi kalau dia masuk Islam, dia sembahyang dulu, mengucap kemudian,
Dia nak try dulu, dia tak masuk syurga. Pasal dia tak berikrar, melainkan dia ikrar dalam diri dia lah. Lagi dia tak ikrar di hadapan Tuhan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, amalannya tak diterima. Ini asas. Sebab tu bila mari banyak-banyak, kadang-kadang ni geng-geng ni lah, geng-geng macam tu lah, dia duk bubuh kat kita ni, sebahagian ni, supaya pentingkan benda ni. Doa melalui wali lah, doa melalui habib lah, doa melalui, dia nak pergi ke situ. Dia tak pergi kepada Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Dia tak pergi ke situ. Ini kalau berlaku begitulah, kurang tepat, tak kena. Kemudian kita kata, kita menyaksikan apabila orang itu melazimnya salat, mudah-mudahan dia ahli iman. Sebab tu ada kes baru ni, orang duk tanya saya jugalah, berata duk hantar mai, tentang yang orang yang solat di tepi highway tu. Dia ada beberapa perkara yang kita kena teliti dalam nak komen hal seperti ini. Yang pertamanya ialah kita tahu apabila sebahagian orang bila waktu dah nak keluar dia tak solat, memang dia akan gelisah, menunjukkan dia ahli solat. Tentu kita bagi markah dulu, kat dia, bahawasanya dia nak jaga solat dia. Nak jaga solat itu sebahagian daripada tanda iman. Cumanya soal macam mana dia nak mengendalikan solat. Bolehkah dia pergi solat di tempat yang bahaya macam tu? Mungkin pada andaian dia tak boleh solat dalam keadaan itu, melainkan dia kena turun kereta. Nak kata kat dia pun mungkin tak ada orang, selama ni pun sebahagian orang lah, banyak yang dah terbuka. Setengah orang ni diajak bagi sempit. Dia kata kalau hang semayang lah kereta macam tu tak sah. Dalam kenderaan mana boleh semayang. Ada orang yang tanya saya hal tu. Saya kata tu semayang lah kapal terbang. Oh betul juga, itu kapal terbang, kenderaan lah tu. Dia duk ingat kapal terbang bukan kenderaan. Kenderaan lah tu. Walaupun asalnya Nabi SAW apabila semayang sunat dia solat di atas kenderaannya, apabila semayang fardu dia turun. Tapi sekarang dia tak ada tempat nak turun. Kalau ada turun boleh turun kereta, kalau waktu semayang waktu kita kena turun sekiranya kita mampu. Ini tak ada dalam keadaan demikian. Apa dia boleh buat? Dia solat dalam keadaan dia, idza amartukum bi syai'in fa'tu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kamu dengan satu benda, datangilah ia dengan kadar yang kamu mampu. Itulah kadar yang mampu. Turun ke jalan raya itu bahaya untuk diri dia. Tapi kita tak boleh kutuk dia. Sebab dia nak cuba menunaikan titah tu, mungkin dia belum faham. Tapi kita bagi maklumatlah untuk orang lain nanti. Mungkin jika sekiranya dia dalam keadaan boleh jamak salat, dia jamak salat dah. Misalnya kalau zuhur boleh dijamakkan dengan asar. Asar jamak dengan zuhur. Maghrib dengan isya. Tapi mungkin perjalanan tu mungkin panjang berjam-jam, subuh dah nak keluar. Seseorang kalau dia boleh turun, wajib dia turun solat. Jika tak mampu, dia solat dalam keadaan yang dia ada. Wuduk tak ada, tak apa, dia boleh buat, dia boleh spray muka dia dalam kereta ke, tak boleh. Habis ayak dalam kereta pun tak ada, dia tayamum lah, dia tepuk lah debu-debu di luar pintu kereta dia ke apa, yang penting ada debu, muka dan tangan dia salat. Adakah itu hormat waktu, perlu tunai balik? Ada qaul kata buat balik. Tapi apabila seseorang telah buat dalam keadaan itu, dia telah buat dengan kadar yang dia mampu, dia tak payah tunaikan balik. Kalau dia tunaikan balik, dalam riwayat hadis tu, satu orang dia solat tak cukup syarat, dua orang yang solat tak memenuhi syarat-syarat sah solat, Nabi SAW kata, seorang tu dia buat, Nabi tak asabta sunnah, dah betul kau dengan sunnah.
Suruh ulang balik. Nabi kata walaka ajran, kau dapat 2 pahala. Maksudnya tak wajib ulang. Nak ulang boleh lah, tapi tak wajib ulang. Tak boleh kita kata wajib ulang. Kalau wajib ulang seolah-olah tak terpakai kita tunaikan tadi. Dan begitu juga dalam banyak hal-hal yang berbagai-bagai. Kadang-kadang orang sakit di hospital, ni doktor-doktor yang buat ni. Hari tu kita bagi tahu bahawasanya mereka boleh menjamakkan solat bila ada keperluan, lil hajah. Oh, ramai macam itulah keluar, tak boleh. Ini pandangan Al-Imam Tirmizi menyatakan inna jami'un ma fi hadzal kitab ma'mulun bihi khala haditsain. Semua yang ada dalam kitab aku ni semua dia amalkan melainkan 2 hadis. Ini At-Tirmizi sebut dalam kitab Al-Ilal pada akhir Sunan At-Tirmizi. Hadis lain tu apa? Satunya dia sebut hadis Ibnu Abbas yang jamak, tidak kerana musafir, tidak kerana hujan dan tidak kerana ketakutan itu. Yang kedua ialah hadis Nabi SAW kata idza syaribal khamr fajliduhu, jika dia minum arak pukul dia. Jika dia datang fil rabi'ah pada kali yang keempat faqtuluhu, jika sampai 4 kali bunuh dia. Yang ni tak diamalkan kata Tirmizi. Itu kata Al-Imam Tirmizi. Hadis yang mana Ibnu Abbas menyatakan shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra wal 'asra jami'an wal maghriba wal 'isya'a jami'an bil Madinah min ghairi khaufin wala safar. Nabi semayang zuhur, asar, cantum sama-sama gabung sekali. Maghrib dan Isya gabung sekali di Madinah, tidak kerana takut, tidak kerana musafir. Apabila orang tanya kepada Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, arada an la yuhrija ummatah, kerana dia tak mau menyusahkan umat dia. Jadi para ulama, di kalangan para ulama telah berfatwa dengan fatwa jika ada hajat keperluan boleh hal ini. Boleh hal ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Nawawi, ni yang kata tu, dia kata memang dalam mazhab Syafi'i sakit pun tak boleh jamak. Tapi An-Nawawi rahimahullah, dia kata, dia ulas, dia jawab kata Al-Imam Tirmizi kata tak diamalkan hadis ni. Kata Al-Imam Tirmizi, kata hadis itu tak amal. Kata Nawawi, hadis Ibn Abbas lam yajma'u ala tarkil amali bih bal lahum aqwal. Hadis Ibnu Abbas itu tidak ijma' ulama untuk meninggalkannya, tak beramal dengannya. Bahkan bagi ulama itu banyak pendapat, yakni boleh. Sebahagian mereka mengiktiraf untuk mengamalkan hadis ini. Di kalangan para ulama, mereka kata yang jamak kerana sibuk tu jamak suri, yakni ya, lewatkan zuhur hampir dengan asar, awalkan asar, yakni lepas semayang zuhur tu sekali masuk waktu asar semayang. Itu maksud dia. Kalau mana pendapat ini? Kerana di dalam riwayat Amr bin Dinar, dia bertanya kepada Abu Sya'tha ila Jabir bin Zaid. Dia didhaifkan oleh sebahagian. Dia menyatakan azunnu, yakni aku menyangka Rasulullah akhara az-zuhra wa ajjala al-asra wa akhara al-maghriba wa ajjala al-isya. Aku rasa maksudnya Nabi melewatkan zuhur, mencepatkan asar, melewatkan maghrib, mencepatkan isya. Kata Abu Sya'tha, azunnuhu, aku rasa pun macam tu. Itu rasa dia. Kalaulah kata yang dimaksudkan hadis itu melewatkan, nak jamak macam tu lagi susah lagi, nak kena tunggu waktu sampai hujung tu, nak tunggu waktu tu lagi payah lagi. Lebih baik semayang biasa.
Ini ialah andaian dan takhmin. Sedangkan Ibn Abbas menyatakan tujuan Nabi supaya tidak menyusahkan umatnya. Maka bila orang tu utama doktor ni, polis apa, ada hajat, bukan adat dia dalam keadaan terdesak jaga mesin, jaga keadaan yang kalau dia pergi solat ganggu, menyebabkan kepayahan yang lain, walaupun dia tidak musafir, tidak dalam ketakutan, dia boleh untuk menjamakkan tanpa qasar. Tanpa qasar. Ini orang duduk ada terlibat dengan peperiksaan, kemudian nak periksa doktor. Dia nak periksa, nak buat pembedahan di hospital Kangar saja. Ambil kata lepas asar nak buat seberapa jam, nak pergi semayang macam mana? Masuk waktu zuhur, semayang asar siap-siap, masuk bilik operation. Kalau nak kira qaul tak boleh, dah tak payah cerita lah. Tapi ramai orang dia suruh pilih hak yang payah tu, dia ajak orang. Saya bukan kata tak boleh, tapi bila mari orang nak amal, dia tak tahulah. Bila tak tahu, itu yang jadi turun tepi jalan lah apa. Kemudian kita nak salahkan dia. Patut kita kena tanya pendekatan yang kita guna selama ini di dalam mengajar fiqh ni. Kalau boleh kita pilih pendekatan taisir, memudahkan. Nabi itu Qaradawi dari dulu kempen kepada fiqh taisir, fiqh yang memudahkan. Taisirul fiqh, mudahkan fiqh, bukan memudah-mudahkan. Dia memang dimudahkan. Ma khuyira Rasulullah SAW baina amrain illa ikhtara aisaruhuma. Nabi tidak diberi pilih antara dua benda, melainkan dia pilih yang mudah. Golongan yang bagi fatwa dari segi adab lah, ahli yang bagi fatwa dia pilih hak payah untuk diri dah, tapi dia bagi fatwa hak mudah untuk orang. Itu adab. Sebab apa? Kalau tidak, kalau dia pakai hak mudah sekali, memang lagi duduk kuih mudah lah. Maksudnya dari sisi dia tu dia pilih hak warak, tapi untuk orang awam bagi yang mudah. Supaya jangan kali tak apalah yang telah berlaku, kita ingatkan, jangan semayang di situ lah, nanti bahaya orang lain. Jadi orang lain nak guna jalan tu dan keluarga dia sendiri, bukan dia sajalah, untuk semua lah. Tapi kita nak ingatkan juga, termasuklah orang lain juga, mana-mana upacara agama jangan guna jalan sampai kacau orang. Apa pun tak boleh, sampai orang lain jam, orang nak pergi hospital tak boleh apa. Tengok ada orang apa jam jalan, tak boleh duk pergi melompat atas jalan ke, duk pergi hempuk nyok atas jalan ke, tak boleh lah. Nak pergi buat dia kawasan persendirian, jangan kacau kawasan orang awam. Tak masuk ada lagi. Okey. Wa an Jabir bin Samurah qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam al-eidain ghaira marrah wala marratain bi ghairi adhanin wala iqamah, rawahu Muslim wa nahwuhu fil muttafaq alaihi an Ibn Abbas wa ghairihi. Daripada Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah adalah merupakan Al-Ansari, orang Ansar. Ansar ni orang mana? Orang Madinah lah. Dan dia merupakan sahabat yang meriwayatkan beberapa riwayat, anak saudara kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia ni anak kepada kakak ataupun adik Sa'ad bin Abi Waqqas, dan dia meninggal pada tahun 67 ataupun 66 Hijrah. Di Kufah saya rasa dia meninggal. Dan dia merupakan sahabat yang ada beberapa riwayat dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia juga mengambil hadis daripada Sayyidina Umar, mengambil hadis daripada Sa'ad sendiri, dan daripadanya ramai juga ulama-ulama yang lain, ahli-ahli tabi'in mengambil hadis daripada dia. Kata Jabir bin Samurah, ada dua, satu lagi Jabir bin Abdullah, satu sahabat yang lain. Yang ni Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah meninggal lebih dahulu daripada Jabir bin Abdullah. Kalau tak silap saya, dia meninggal lebih dulu. Kata dia, sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ghaira marrah. Aku salat bersama dengan Nabi, salat hari raya lebih daripada sekali.
wala marratain, bukan dia kata aku solat hari raya dengan Nabi bukan sekali, bukan dua kali, bi ghairi adzanin wala iqamah, tanpa azan dan tanpa iqamah, tanpa azan dan tanpa iqamah. Sebelum tadi Jabir seorang ni, Jabir bin Samurah pada Samurah bin Jundub, juga sahabat Nabi, dia juga ambil daripada pak dia riwayat. Okey, dia kata dia solat dengan Nabi SAW bukan sekali, bukan dua kali, ya kata. Jadi berapa kali? Banyak kali lah. Banyak kali pun sepanjang hak Nabi duduk di Madinah tu lah, kan. Taklah sampai 10 kali Nabi solat. Nabi wafat lebih dulu daripada itu. Dia kata semua yang dia solat dengan Nabi SAW tidak ada azan, tidak ada iqamah. Yang ni dia kata bi ghairi azan, tanpa azan, tanpa iqamah. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selain daripadanya. Hadis ini menunjukkan bahawasanya Nabi SAW, kata Imam Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad, Nabi SAW apabila sampai ke musalla, Nabi semayang di musalla di tempat lapang tu, sampai di sana tanpa azan, tanpa iqamah, dan tanpa Nabi menyebut as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, tanpa perkataan itu juga. Yang hanya adalah terus bangun dan salat. Kata Imam Ibn Qayyim, kerana demikian itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kerana solat ni untuk apa? Solat untuk sembahyang fardu. Azan ni untuk apa? Azan untuk sembahyang fardu. Lain daripada sembahyang fardu tak ada azan. Timbul beberapa keadaan yang ada azan tak? Contohnya ada riwayat-riwayat yang ada perbincangan, boleh diamalkan. Budak lahir azan di telinga, yang tu ada sunnah yang diamalkan, walaupun kedudukan hadis ni dibincangkan di sana sini, tapi dia tidak amalkan sunnah itu. Lain apa? Lain ada riwayat-riwayat yang berlaku perbincangan. Antaranya ialah hadis yang Albani mendhaifkan tadi ni. Di kalangan para ulama ada yang mensahihkan, menghasankannya, ada yang menyatakan dia disokong oleh beberapa riwayat. Nabi kata idza taghawwalatil ghilan fa'dhanu bil adhan. Idza taghawwalatil ghilan fa'dhanu bi adhan. Apabila nampak muncul penipuan, usikan, taghawalat, ghilan ni jin yang dianggap saharatul jin sihir, maka fa'dhanu bil adhan, fabadiru bil azan, supaya fa'zanu bil azan, kamu azan. Ghul ni, ghilan ni, ghul ni satu kepercayaan orang jahiliah dulu. Ada satu makhluk jin lah kot, dia sepanggil ghul lah, yang mana ghul ni dia ni boleh curi orang, boleh ambil orang, dan biasanya dia akan bagi orang hilang. Apabila orang Arab ni depa duduk di padang pasir, ghul ni boleh muncul dengan berbagai-bagai wajah. Orang kata bahasa kita menyerupai lah, kan, dia menyerupai itu, dia menyerupai ini, dan dia selalu bagi orang sesat jalan. Ghul. Jadi ini kepercayaan ni kerana orang Arab ni berdasarkan mungkin pengalaman mereka.
Ulama-ulama hadis bincang panjang tentang masalah ghul ni. Ada ke tak ada ghul ni? Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Nabi kata la adwa wala tiyarata wala ghul. Tidak ada jangkitan penyakit, tak ada sial burung, dan tidak ada ghul. Ulama kata kalau nak kata tak ada sial jangkitan penyakit, berjangkit, Nabi sendiri larang. Bawa hak orang sakit, bagi kena orang yang tak sakit, tak bagi masuk kawasan ta'un. Yang Nabi nafi ni nafi apa? Nafi kepercayaan penyakit tu kok mana pun dia boleh sendiri. Dia macam dia ada kuasa dia sendiri. Itu yang Nabi nafi. Macam juga ghul, kepercayaan seolah ghul tu tak boleh dihadapi. Jadi hadis-hadis tentang ghul ni ada yang dhaif, ada yang apa, tapi orang Arab ni percaya tentang ghul ni. Sehingga sebahagian para ulama kata ghul ni mungkin dah tak ada dah kot zaman lah, sejak Nabi muncul ni tak ada. Dulu ada. Sama macam mana bila Nabi muncul, sama padanya setan-setan dah tak boleh mencuri lagi khabar daripada langit. Jadi ghul, kata mereka bila Nabi ada, ini andaian mereka lah. Sebab mungkin mereka tak dengar cerita ghul. Tentu kalau pergi ke negeri Arab, kan, tuan-tuan pergi ke Mekah dengan Madinah, dalam tengah perjalanan tu tuan-tuan tengok dia tulis minta berlindung dengan jin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia duk ajak kata. Di atas sebahagian mereka menyebut tentang bagaimana gangguan jin di tanah kosong. Ghul ni dianggap muncul kepada orang yang musafir tu dengan menipu mereka, macam-macam wajah, menakutkan, mencuri mereka. Hadis ni macam saya tak bagi tahu, ada pembincang. Hadis ni kata idza taghawwalatil ghilan, bila ghilan tu muncul dengan macam-macam cara dia, fabadiru bil azan, kamu azan, kamu azan. Kalau ini diterima, riwayat Imam Ahmad ada yang macam saya sebut tadi, bagi orang yang menerima hadis ni sebagai sahih, Ibn Bas dia kata barangkali tak ada masalah hadis. Albani dia tahqiq, dia kata dhaif. Apa pun, kalau ada orang terima hadis tu, artinya kalau dia tengok ghul tu, gangguan syaitan macam tu, dia azan. Yang tu ada bab azan selain daripada waktu masuk waktu solat. Itu yang saya nak cerita. Mungkin sama dengannya juga apabila satu orang kerasukan syaitan lah. Kerana syaitan takut dengan ini. Lain daripada tu, kalau api naik terbakar rumah, azan ke? Wallahu ta'ala alam, tidak sedemikian. Kalau demikian, api ni mungkin paling tinggi takbir, Allahu Akbar. Jadi hadis ni nak cerita semayang raya tiada azan, tidak ada iqamah. Wallahu ta'ala alam. Kita buka pada soalan. Ada soalan? Lain ada soalan? Siapa ada soalan?
sebelum masuk waktu. Tak ada soalan pun, kertas kosong. Apa hukum 4-5 orang lelaki berbincang perihal ranjang? Asyad. Tanpa membuka aib masing-masing. Dia berbincang dalam mencapai kepuasan yang paling optimum bagi hero dan heroin. Macam mana musim-musim PKP? Ada beberapa perkara yang dulu kita pernah sebut, iaitu membincangkan hal-hal yang berhubung dengan seks dalam kerangka memperolehinya secara halal dalam konteks bagaimana melaksanakannya dalam bentuk yang halal adalah asasnya tidak mengapa, selagi mana ia tidak menceritakan tentang batang tubuh orang lain ataupun membuka tentang cerita isteri aku begini, suami aku begini, dan seumpamanya. Dia tidak membuka cerita tentang orang lain, kerana seseorang mungkin boleh mengajar orang lain bagaimana melakukan hubungan suami isteri. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Wanita-wanita kamu ialah ladang-ladang kamu, datangilah ladang kamu bagaimana yang kamu mahu. Maka mungkin seseorang itu menceritakan tentang bagaimanakah dia melakukan perbuatan-perbuatan yang halal itu dalam kerangka membolehkan seseorang itu menikmati sesuatu yang halal, maka dalam kerangka itu tidak dianggap sebagai satu kesalahan. Namun jika dia membongkar ataupun menceritakan tentang bentuk tubuh dan seumpamanya isterinya dan seumpamanya dan orang lain, suami dia cerita tentang suaminya, yang mana tidak orang yang kena cerita tu tentu tak suka, dan ataupun boleh menimbulkan rangsangan terhadap orang terhadap isterinya dan seumpamanya, maka ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh syarak. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi soalan? Dah masuk waktu dah. Mudah-mudahan insya-Allah kita dirahmati Allah. Tuan-tuan pun saya tengok masa PKP dah banyak yang berubah dan banyak kekuatan ilmu. Kebanyakan mari tak bawa kitab dah kerana semuanya dah menghafal masa musim PKP tu. Dan insya-Allah siapa yang ataupun kitab pun mungkin tak tahu duduk di mana dah. Harap kuliah mari ni kita akan bawa kitab insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.